sesuatu lah kan. Okey. Okey, mula sekali kita akan bincang tentang sifat gas, itu teori kinetik gas. Kinetik ni menunjuk kepada pergerakan gas lah kan, pergerakan gas. Kamu sendiri tahulah gas itu adalah pertama kita tahu gas jarak dia jauh kan. Okey, dia kata ikatan antara molekul gas adalah paling lemah berbanding dengan 3 kan. Itu cecair dan pepejal kan. Jadi molekul gas ni sentiasa bergerak secara rawak kan. Kita ada bincang sikit tentang pergerakan gas. Itu panggil gerakan Brownian kan. Gerakan Brownian. Kalau kamu tengoklah kan. Gerakan Brownian. Okey, sekejap kan. Yang berikutnya sifat gas. Dia kata berlanggar antara satu sama lain. Jadi gas ni sendiri, molekul gas ni ada jisim kan. Jadi dia berlanggar sama sendiri. Masa yang sama dia langgar juga dinding bekas. Dinding bekas yang kenyal. Contohnya kita tiup gas dalam belon kan. Okey kan. Ataupun bekas-bekas yang boleh mengisi gas lah kan. Jadi molekul gas memenuhi ruang. Ini sifat gas. Pertama dia memenuhi ruang. Dan tadi cuba cakap dah kan, dia bergerak secara rawak. Ini yang penting lah. Bergerak secara rawak, berlanggar di antara satu sama lain, dia memenuhi ruang. Okey kan? Okey, cikgu teruskan kan. Okey, ni kisah tentang bagaimana gas yang disimpan laku bekas. Gambar dia kan. Okey kan. Okey, bagaimana gas bebas bergerak secara rawak. Jadi molekul gas sentiasa berlanggar antara satu sama lain, berlanggar sesama mereka dan juga melanggar dinding bekas. Okey kan. Secara kenyal kan, secara kenyal. Okey, apabila berlakunya pelanggaran, ya kan, bila kata pelanggaran kita mengaitkan dengan momentum. Okey kan. Jadi gas itu mempunyai momentum kan. Molekul gas itu mempunyai momentum. Dan bila melanggar bekas, dia akan berhenti sekejap. Jadi ada sikit berlaku perubahan momentum yang kita panggil sebagai impuls. Perubahan momentum yang kita panggil sebagai impuls iaitu MV tolak MU. Saja nak tanya kamu lah. Ada lagi satu formula untuk impuls. Apa dia? Siapa boleh jawab? Formula untuk impuls. Selain pada MV tolak MU. Siapa nak cuba? F darab T. Ya, bagus. F darab T kan. Daya darab kan. FT kan. Tindak balas ini menghasilkan satu daya impuls. Impuls tu lah kan. Impuls yang dikenakan ke atas dinding lah. Dinding iaitu daya perubahan. Kita daya atau masih daya ni kan. Daya itu kadar perubahan momentum. Bila kata kadar maksudnya bahagi dengan T kan. Bahagi dengan T. Jadi MV tolak MU, impuls, kadar impuls ataupun kita dengan nama kadar perubahan momentum. Kita kenali dengan namanya daya kan. Daya impuls. Okey kan. Okey, oleh itu tekanan gas dihasilkan akibat daya dikenakan oleh pelanggaran di antara dinding bekas. Tekanan ni kalau pelajar tingkatan 4 tak belajar lagi. Tapi cikgu terangkan jugalah formula tekanan iaitu P sama dengan F per A. F. Jadi P adalah tekanan, F per A. Sebab gas berlanggar pada dinding bekas. Dinding bekas ni mempunyai luas permukaan. Jadi F per A. Jadi tekanan yang dihasilkan ini dinamakan tekanan gas. Okey, boleh faham kan? Okey, kita tengok situasi pertama. Ni tak ada apalah. Bekas ni gas sentiasa memenuhi ruang bekas kan. Dan selepas omboh ni diturunkan, kita dapati ruang semakin berkurang. Ruang Okey, dalam bahasa fizik kita panggil ruang tu adalah isi padu. Isi padu semakin berkurang. Isi padu berkurang kan. Okey, cuba kita tengok macam mana keadaan gas apabila isi padu berkurang. Tengok keadaan gas. Semakin rapat. Semakin padat. Okey kan? Okey. Dan dia semakin aktif. Aktif apa? Menghentam permukaan bekas. Kita tengok kan? Sebelum, selepas. Hilang ke sini pula. Tak apalah. Okey, isi padu berkurang. The volume decrease lah kan. Okey. Jadi bilangan molekul per unit isi padu bertambah. Apa maksudnya? Maksudnya dalam kawasan tu, katakan dia ambil kawasan bulat ni lah. Dia buat ni Jadi adalah satu gas lalu.
Kalau cikgu ambil bulat yang sama di sini, dia dapat 2 gas yang lalu. Lepas tu dia kata bilangan molekul per unit isi padu bertambah. Kita ambil satu kawasan kan. Jadi jarak antara molekul berkurang. Sebab apa? Gas semakin rapat. Kan? Dia tutup atas belah kan. Okey, pelanggaran molekul gas dengan dinding bekas lebih kerap berlaku. Masa ni dia berlaku dengan lebih kerap. Banyak kali dia hentam permukaan dinding. Jadi tekanan bertambah. Jadi di sini cikgu nak tekankan tekanan gas terhasil akibat daripada kekerapan molekul gas menghentam permukaan bekas. Okey kan? Itu dia kan. Kekerapan dia kan. Berapa kerap? Makin kerap, tekanan semakin bertambah. Itu sifat molekul gas. Okey kan? Okey, cikgu tukar pada slide yang berikutnya. Jadi kat sini, cikgu tak cerita pula ni. Isi padu berkadar songsang dengan tekanan. Okey, ni sebelum isi padu besar, ni selepas isi padu kurang. Okey, mana tekanan tinggi? Sebelum atau selepas? Siapa jawab? Mudah ya soalan dia. Mana tekanan tinggi? Ya, selepas. Okey, jadi selepas ni tekanan tinggi, isi padu dia kurang kan? Jadi kita kata isi padu berkadar songsang dengan tekanan. Apabila isi padu berkurang, tekanan bertambah. Itu konsep dia. Ni apabila isi padu bertambah, tekanan berkurang. Itu konsep dia masuk dalam sini kan. Okey. Ini adalah satu hukum gas yang berkaitan dengan gas saja ni kan. Okey kan. Okey, cikgu ada tips sikit lah bagi mudah kamu. Ni segitiga ni kan. Segitiga ni dia ada P, dia ada V kan. PV. Jadi yang garis atas ni adalah PV. Jadi dia menceritakan tentang hukum Boyle. Hukum Boyle kan. Hukum Boyle. Okey. Hukum Boyle sebab PV, jadi PV sama dengan PV. Nak mudah kamu ingat lah. Kan? Jadi hukum Boyle study atau mengkaji hubungan di antara tekanan dan isi padu. Tekanan dan isi padu. Dan hubungannya adalah berkadar songsang. Cikgu ajar kamu kan, PV sama dengan pemalar. Jadi dia berkadar songsang. Cuma hukum Boyle saja yang berkadar songsang dan hukum-hukum lain adalah berkadar terus. Ingat Boyle, nama pun Boyle, nakal kan. Budak-budak nakal, jadi dia berkadar songsang. Itu contohlah kan. Okey, kita pergi pada yang berikutnya kan. Jadi Boyle berkadar songsang, hukum Charles berkadar terus dan hukum ni panggil Gay-Lussac kan ataupun hukum tekanan kan. Dulu hukum tekanan dia berkadar terus. Yang berkadar terus semua melibatkan suhu. Itu suhu sebagai pemboleh ubah manipulasi. Suhu sebagai pemboleh ubah manipulasi dalam kedua-dua hukum. Sebab tu T di bawah ni. Dia bagi dua-dua ni. Hukum tekanan dan suhu atau Gay-Lussac. Hukum Charles, isi padu dan suhu. Ni kita akan tengok kan. Kita akan bincang lagi benda ni lah. Okey kan. Nanti cikgu cerita cara ringkas saja kan. Itu rumus. Okey kan. Itu hukum Boyle PV, hukum tekanan PT, hukum Charles VT. Senang nak ingat dia. Okey, cikgu teruskan. Okey, kita bincang dulu hukum Boyle. Hukum Boyle. Apa tu hukum Boyle? Tengok sesama kan. Okey, cuba tengok. Ini adalah gas yang sedang menghentam permukaan bekas. Okey, selepas tu dia menghentam bekas. Tapi isi padu dah berkurang. Jadi yang ini lebih kerap menghentam bekas. Walaupun kamu nampak pergerakan dia sama, tapi sebenarnya ini lebih cepat menghentam bekas kan. Isi padu. Jadi bila kerap menghentam bekas, tekanan bertambah. Tekanan bertambah. Jadi kita kata tekanan berkadar songsang dengan isi padu bagi suatu gas berjisim tetap. Apa maksud gas berjisim tetap ni? Maksud dia jisim, katakan molekul gas ni ada 3 biji ni kan. Ini pun 3 biji. Maksud tetap. Ini ada 3 molekul, ini pun ada 3 molekul. Tu maksudnya gas yang berjisim tetap pada suhu malar. Apa maksud suhu malar? Suhu bermalar maksudnya apa? Tiada kita apa? Maksudnya suhu ni katakan 28 darjah Celsius, suhu ni pun 28 darjah Celsius. Okey, dalam konteks teori kinetik, suhu malar bermaksud tenaga kinetik malar.
Okey, jadi kedua-dua ni bergerak dengan tenaga kinetik yang sama. Purata tenaga kinetik yang sama. Sebab suhu tu sendiri ada dua maksud. Pertama apa? Suhu adalah darjah kepanasan suatu jasad. Dan satu lagi apa? Suhu adalah purata tenaga kinetik suatu jasad. Jadi bila suhu malar, tenaga kinetik malar. Okey. Kita teruskan yang berikutnya. Okey, sebelum dan selepas, okay, gas berjisim tetap, betul. Maksudnya bilangan air particle, udara. Silap ni. The number of air particle lah. Suhu tetap, tenaga kinetik tetap. Ingat suhu merujuk pada tenaga kinetik gas. Okey, apa tu? P alpha 1 over V. Ni maksudnya dia adalah P berkadar songsang dengan V. Kalau kamu nak sebut ni boleh tak? P berkadar terus dengan 1/V. Itu pun boleh sebut macam tu. Okey. Jadi bila kita jadikan dalam bentuk formula, kita kekalkan 1/V di sini. Dan P sama dengan, kita letakkan pemalar di sini, K. P sama dengan K 1/V. Ini kaedah daripada hubungan pemboleh ubah. Kita jadikan dia dalam bentuk formula. Kita letakkan pemalar di depan ni. Itu cara dia. Okey, jadi kita dapat V kita bawa ke sana. Jadi PV sama dengan K. Jadi K dianggap sebagai pemalar. Okey, K satu pemalar, P tekanan gas, V isi padu gas. Nama pun hukum gas. Okey, sebelum situasi yang pertama, kita kata tekanan ni berapa. Okey, P1, isi padu V1 pada ketika ini sebelum sama dengan K. Selepas pun sama. P2, V2 sama dengan K. Kenapa dua? Situasi yang selepas. Okay, kita anggap yang situasi yang kedua lah. Dan kita kaitkan kedua sebab K yang sama. Dia akan keluar formula P1, V1, P2, V2. Jadi formula ni. Ataupun kalau kamu tengok ni, tahulah P1 sama dengan V1. P2 sama dengan P2 sama dengan V2. Itu cara kaedah dia kan. Ada kaedah lah. Ni satu lagi kaedah. Okey. Dalam tiga ni, PVT yang mana malar? Hukum boy apa yang malar? Cikgu tanya kamu. Siapa nak jawab? PVT apa yang malar? Suhu kan? Jadi suhu tetap. Tenaga kinetik tetap. Jadi tutup. Tutup ni kan? Tinggal PV. Sebelah je kan? Jadilah formula PV sama dengan K. Itu kaedah dia kan? Ataupun kita buat formula sebab pemalar. Jadi P1 darabnya. Sama kat cerita ni kan? Okey, ni gambaran yang menunjukkan bagaimana gambar ni jugalah. Sama bagaimana isi padu telah berkurang. Okey. Tengok tak ada masalah tu kan? Boleh kan? Okey kan? Cuma hukum gas ni saja cikgu nak tekan dengan kamu. Kita guna suhu dalam unit Kelvin. Ya. Apa soalan? Tak ada soalan kan? Kita buka mic kot. Okey. Okey, kita pergi pada graf hukum Boyle. Kita tahu tadi P berkadar songsang dengan V kan. Jadi dalam graf ni, graf dia agaknya macam mana ni kalau bentuk ni? Graf dia macam mana? Graf dia adalah garis lurus. P berkadar terus dengan 1/V. Sebab ni dengan 1/V, graf dia jadi graf garis lurus. Sebab apa? Jadi kita letak kat sini 1/V. P berkadar terus dengan 1/V. Kalau kita letakkan V di sini, kita sebut dia berkadar songsang. Jadi graf ni jadi hyperbolik. Hyperbolik lah kan. Okey, ni berkadar terus dengan 1/V. Bentuk macam ni. Jadi P berkadar songsang dengan V. Kan? Okey, ni apa pula? Kita tahu PV tu adalah malar. Jadi darab sentiasa sama walaupun isi padu bertambah. PV sama dengan K. Nilai dia tetap. Jadi cikgu maksud cikgu ni K lah. Tak ni K lah. Darab ni mesti dapat K. Nilai yang tetap. Okey, aplikasi hukum Boyle. Cuba tengok. Nak tahu senang hukum Boyle ni. Dalam hukum Boyle ni dia tidak melibatkan api. Kan? Boy budak yang tidak main api. Boy budak kan? Budak tak main api. Boy maksudnya apa? Nakal. Nakal maksudnya berkadar songsang. Boleh kan? Jadi P dengan V berkadar songsang. Boy. Jadi dia tak main api. Budak nakal tak main api. Cikgu nak bagi student cikgu ingat macam itulah kan. Okey, ni contoh ni pam basikal. Ni tak ada. Ni dia punya isi padu gas yang ni pun sama maksudnya isi padu berkurang. Jadi tekanan akan bertambah. Ni pun samalah konsep ni kan. Ada kata sini kalau macam ni senang untuk ditolak. Okey. Bila makin ke dalam
Sukar untuk ditolak. Kenapa? Sebab bila tolak, tekanan semakin bertambah. Ni tekanan berkurang. Itu sebab dia. Maksudnya, harder to push ataupun lebih sukar tolak, ia merujuk pada tekanan. Okey. Okey, gambar ni pula. Bagaimana gas yang keluar daripada dasar akuarium lah. Naik ke permukaan akuarium. Kita dapati bola atau gelembung udara semakin besar. Okey kan? Untuk pengetahuan kamu, okey, bagi yang belajar tak masuk belajar bab tekanan, cikgu cerita sikit lah. Jadi di bahagian bawah ni, bawah akuarium ni, dasar akuarium ni, tekanan adalah tinggi. Di bahagian bawah lagi tinggi. Di bahagian atas tekanan adalah rendah. Itu sifat tekanan cecair. Nanti kamu akan belajar dalam bab daya dan tekanan dalam tingkatan 5 yang bagi tingkatan 4 lah. Jadi cikgu nak cerita sikit, di bahagian bawah tekanan dia adalah tinggi dan di bahagian atas adalah tekanan yang rendah. Kenapa? Sebab kalau bahagian bawah ni semua air banyak ni tekan pada satu titik ni tekan pada gas ni. Jadi gas ni semakin mampat. Di bahagian atas gas dah semakin besar sebab apa? Tekanan semakin berkurang. Okey kan? Okey, jadi kita tengok sini Maksudnya bila bawah ni tekanan tinggi, isi padu kecil. Di bahagian atas ini tekanan rendah, isi padu besar. Jadi samalah dengan hukum Boyle. P berkadar terus dengan berkadar songsang dengan V. Jadi sama. Ni konsep hukum Boyle aplikasi dalam hukum Boyle. Okey, ada soalan nak tanya? Ada ya? Siapa nak tanya? Tak ada? Okey, cikgu terus. Okey, kita jawab soalan Okey, bab ni senang saja kita tengok betul. Dia kata udara di dalam satu picagari tertutup mempunyai isi padu. Kamu kutip je data, isi padu dah bagi. Dan tekanan dibagi. Ni V1. Ini P1 Umbo picagari itu ditolak untuk memampatkan udara sehingga isi padu 48. Hitungkan tekanan udara termampat itu. Hitungkan tekanan udara termampat itu. Macam nak kira? Kita kutip data dulu. Kutip data. Pertama, isi padu V. Ambil V. Yang kedua, 108 P1. Okey. Okey, 48 ni pula. Ni kisah yang seterusnya lah. Jadi V2. V2 soalan tanya hitungkan tekanan udara yang termampat. Jadi mudahlah. Kita guna terus formula P1, V1 sama dengan P2, V2. Gantikan formula ni. Jadi bila tu kamu gantikan. Okay, dah gantikan. Dalam formula ni. Okay, kamu dapati ni cara ganti dia sebenarnya ni dalam kilopascal. Ini kita punya jawapan dalam kilopascal. Ini dalam sentimeter cube. Ini adalah sentimeter cube, boleh batal. Boleh potong Unit tu boleh dibatalkan. Yang tinggal unit sekarang ialah ni, kPa, kilopascal. Jadi kita dapat P2 dalam unit kilopascal. Jadi gantikan P2 sebagai subjek dan P2 menjadi 135 kPa, kilopascal. Okey, kita tengok dari segi logik. Logik apa? Isi padu ni tinggi 60, ni 48. Isi padu tinggi, isi padu rendah. Isi padu rendah mesti tekanan tinggi. Tak, 135 lebih tinggi pada 108. Kita tengok logik tak logik Okey, rasanya tak ada masalah kot soalan ni Okey. Cikgu teruskan Kalau ada boleh angkat boleh tanya boleh interrupt cikgu sekejap Okey, satu kes lagi. Ini agak susah sikit. Kenapa susah? Sebab dia melibatkan bab tekanan tekanan tingkatan 5 punya. Tapi tak cikgu dah terang sedikit kamu bagaimana berlakunya soalan macam ni Dia kata suatu gelombang gelombung silap ni. Gelembung gelembung udara berisi padu 5 cm3. Dilepaskan dari satu pam udara pada ketinggian 0.5. Maksudnya pada ketinggian okey, kita catat V1 5. Okey. Pada ketinggian daripada sini ketinggian ni ialah 0.5. Nampak? 0.5. Hitungkan isi padu udara apabila sampai ke permukaan. Dia tanya berapa isi padu yang terakhir ni. Jadi dia ada bagi sikit. Tekanan atmosfera 10 meter air. Jaga tekanan atmosfera 10 meter air. Sebab yang ini semuanya adalah air. Okey. Jadi kedalaman adalah 0.5.
Jadi tekanan atmosfera 10 meter air ni maksudnya apa? Tekanan pada permukaan air. Maksudnya tekanan di sini. Jadi kita cari isi padu. Okey. Tekanan di sini P2 sama dengan 10 meter air di sini. Tadi cikgu dah terang kamu, semakin dalam, semakin ke dalam air, tekanan semakin bertambah ke berkurang? Bertambah. Okey. Jadi tekanan tadi 10 meter air, unit pun cantik meter air. Ini pun air. Jadi kita guna unit meter air. Jadi 0.5. Jadi 10 tambah dengan 0.5. Tekanan di sini ialah 10 tambah 0.5 meter. Tambah Bila kamu tambah, kamu dapat 10.5 meter air. Jadi tekanan sini 10.5 meter air. Laju juga 10.5 meter air. Tekanan di sini adalah 10 meter air. Nampak dah? Tekanan di atas ni 10, ini 10.5. Maksudnya tekanan semakin ke dalam air semakin bertambah. Jadi kita dapat dah. Tekanan tambah 10.5 meter air. Nampak kan? V2 kita nak cari sekarang di permukaan. V1 pada kedalaman 0.5. Jadi dah dapat dua ni. Jangan lupa kita gantikan dalam formula tadi. Itu P1, V1, P2, V2. Ganti je ni. Kamu gantikan. Senang je lah 10 darab 10.5 darab 5 sama dengan 10. V2 sebagai subjek. Kita dapat 5.25. Okey, apa yang kita potong ni? Meter air. Unit ni meter air 10.5. 10 ni meter air kita batalkan siap-siap. Unit tu. Kalau kamu buat unit Yang tinggal unit mililima. 5 ni apa? Sentimeter. Sentimeter cube. Okey, logik tak? Pada kedalaman ni, isi padu dia 5 cm cube. Tekanan tinggi. Tekanan tinggi lah Pada sini, isi padu dia 5.25. Lebih besar. Tekanan rendah. Logik. Boleh berkadar songsang. Okey, boleh Ada soalan tanya tentang ni? Ni agak susah sikit ni. Logik. Logik, okey. Ada soalan tanya tak? Okey, alhamdulillah. Kamu dah cerdik semua dah Okey. Kita pergi pada hukum gas. Hukum gas pula. Hukum Charles Hukum Charles, okey. Hukum Charles ingat hanya hukum Charles dengan hukum tekanan saja ataupun Gay-Lussac. Hukum tu yang melibatkan suhu. Suhu sebagai pemboleh ubah manipulasi. Okey. Jadi kita study dulu. Sebelum kita belajar hukum Charles, kita study sikit tentang teori kinetik Okey, yang pertama berdasarkan teori kinetik, terangkan mengapa omboh tidak jatuh ke bawah. Okey, sekarang ni kita omboh ni, dia masa suhu yang biasa, tak panaskan gas dalam keadaan macam ni. Lepas tu kita panaskan, kita dapati omboh semakin besar. Jadi sebelum, yang ni selepas. Gas hilang ke bawah juga apa? Kita panaskan maksudnya suhu bertambah. Ini suhu rendah, ini suhu tinggi. Soalan pertama tanya, mengapakah omboh tidak jatuh ke bawah dalam kes ini? Kenapa omboh tak jatuh ke bawah? Siapa nak cuba jawab? Kenapa omboh tak jatuh ke bawah? Ada idea? Omboh tidak. Ya, bagus Dia kata molekul-molekul gas berlanggar dengan dinding bekas dan mengenakan satu tekanan. Jadi tekanan ni merujuk pada molekul gas berlanggar dengan dinding bekas. Berapa kerap dia langgar. Kalau semakin kerap, tekanan bertambah. Itu dah. Terangkan apakah yang berlaku kepada tenaga kinetik molekul gas apabila haba dikenakan. Okay. Bila haba dikenakan, maksudnya dia telah berlakunya peningkatan suhu. Peningkatan suhu. Suhu merujuk apa? Tenaga kinetik. Dia kata apakah yang berlaku pada tenaga kinetik? Jadi sudah tentu kena ada belum lagi ada lagi jawapan ni. Berat omboh disokong oleh tekanan udara dalam silinder. Untuk yang ni lah. Kes ni tadi. Okey. Ada dua Okey, yang berikutnya apabila suhu bertambah, tenaga kinetik molekul gas juga bertambah. Itu masa dia Ini cara umum Okey, dia kata suhu berkadar terus dengan tenaga kinetik. Okey, bila ingat je suhu, kamu ingatlah tenaga kinetik. Cikgu tengok ada soalan-soalan SPM pelajar terlupa
suhu dengan tenaga kinetik. Hubungan suhu dengan tenaga kinetik. Namakan kuantiti fizik yang perlu dimalarkan. Okey, apa kuantiti perlu dimalarkan? Kita tahu kat sini, ini adalah suhu rendah, suhu tinggi. Itu manipulasi. Bergerak balas, kita tengok ruang ataupun isi padu. Isi padu ni sikit, isi padu ni besar. Suhu tinggi, isi padu besar. Jadi dalam kes ini dia katanya namakan kuantiti fizik yang perlu dimalarkan. Jadi apa nama kuantiti fizik yang perlu dimalarkan di sini? Siapa nak cuba? Tekanan. Ya, tekanan. Kenapa tekanan ni? Sebab bila isi padu tu besar, tekanan yang belah sini, yang selepas dengan sebelum jadi sama. Kenapa sama? Sebab dia dah besar kat ruang tu. Okay, itu tujuannya kan. Jadi tekanan gas. Dia terangkan mengapa ombor tolak ke atas. Ni dia cerita dah tekanan juga kan. Jadi isi padu gas telah bertambah. Isi padu gas bertambah kan. Jadi tekanan malar. Nyatakan hubungan antara isi padu dengan suhu. Ni kamu boleh jawab lah. Isi padu berkaitan terus dengan suhu. Okey. Hukum Charles dari segi kinetik jirim. Okey, apabila jisim dan tekanan malar, tekanan gas malar, frekuensi pelanggaran antara molekul gas dengan dinding bekas adalah malar. Nampak kan? Tekanan adalah malar, maksudnya pelanggaran dia malar. Boleh faham kan? Okey. Apabila gas dipanaskan, suhu gas bertambah, molekul bergerak lebih laju. Apabila tekanan tenaga kinetik bertambah, dia akan bergerak lebih laju. Tetapi untuk mengekalkan tekanan gas, isi padu itu akan bertambah supaya kadar pelanggaran gas dengan molekul bekas tidak berubah. Jadi kedua-dua ni, yang pertama sebelum kadar pelanggaran molekul gas dengan bekas, dengan dinding bekas, yang pertama, yang kedua sama ke tak sama? Yang pertama, kadar pelanggaran molekul gas dengan dinding bekas sama ke tak sama? Sebelum dengan selepas. Sama ke tak? Siapa nak jawab? Tak sama? Okey. Kalau tak sama, maksudnya tekanan tak sama lah. Okey kan? Jadi sebenarnya sama. Dia kata tidak berubah. Nampak ni? Kadar pelanggaran molekul gas dengan dinding bekas tidak berubah. Tidak berubah, maksudnya sama lah. Jadi ini kadar pelanggaran dinding dengan molekul gas sama. Kadar ni pun sama. Boleh faham? Yang bezanya dari segi ni lah, suhu dan isi padu. Boleh faham ke ni? Ada soalan? Tak ada. Okey, faham dah tu kan. Cikgu tadi mungkin ni kan. Okey, hukum Charles. Isi padu berkadar terus dengan suhu mutlak bagi satu gas berjisim tetap pada tekanan malar. Jadi dah terang jisim tetap ni. Dekat sini ada berapa molekul kita boleh kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kot. Ini pun sama, 11 kan. 2, 4, 6, 8. Lebih kurang macam itulah. Nilai dia sama lah. Kira laju sangat kan. Ini api kecil, ni api besar. Maksudnya ni suhu kecil, suhu rendah. Ini suhu tinggi. Isi padu kita tengok di sini kan. Sebelum dan selepas. Okay, bilang gas tetap, tekanannya tetap. Kenapa tekanan tetap? Tadi kita dah terang dah kan. Kadar pelanggaran yang sama. Okey kan. V berkadar terus dengan T. Ni simbol V berkadar terus dengan T. Jadi nak jadikan formula V sama dengan KT. Senang kan. Jadi V per T sama dengan K. K satu pemalar. T suhu mutlak. V isi padu. Ingat suhu mutlak dalam nilai Kelvin. Hukum gas kita pakai unit Kelvin. Bila kamu jawab soalan tengok ada hukum gas, terus terlintas Kelvin dalam otak kamu. Dalam pemikiran kamu ingat Kelvin je tu. Unit mesti Kelvin. Tak apa. Yang lain tak apa kan. Bab ni jaga hukum gas. Kadang-kadang pelajar lupa tukar Kelvin. Itu je salah Okey, sebelum V per T. Sebab kan V per T pemalar. V per T kan. Jadi buatlah. Selepas V2 per K2. Sama juga kan. Jadi kita dapati V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kalau formula macam ni. Okey, apa yang malar dalam hukum Charles? Apa yang malar? Apa yang malar dalam hukum Charles?
tekanan. Jadi kita tutup tekanan, nampak? Tutup. Habis tutup, V per T. V atas, T ke bawah. Jadi tekanan tetap, V per T sama dengan K. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Itu cara dia. Jadi kita tengok sini kan. Itulah dia punya slide tadi kan, berkaitan dengan hukum Charles. Okey. Kegunaan hukum Charles atau graf hukum Charles yang kita bincangkan. V, ni T ni cikgu tersilap ni kan. V silap kan. Ni bukan T kan. V kan, V. Ada T sini pula lah. Okey. Tersilap sebelum padam ni kan. Okey. Kalau kamu punya nota sebelum padam V ni kan. Okey kan. V untuk V melawan T, graf dia adalah macam itulah. V berkadar terus dengan T kan. Dan bila kamu buat graf ni mengikut unit darjah Celsius, kamu dapati graf dia tidak menyentuh kosong-kosong, asalan. Tak menyentuh asalan. Maksudnya dia adalah meningkat secara linear. V meningkat secara linear dengan T. Sekiranya T tu dalam unit darjah Celsius. Ya kan? Tapi apabila kamu buat unit tu dalam Kelvin, kamu tukar dalam Kelvin, okey. Kita dapati graf dia adalah melalui titik asalan itu kosong-kosong. Okey kan? Dalam Kelvin. Jadi V berkadar terus dengan T. Dengan syarat T ni mesti dalam unit Kelvin. Okey, kalau macam ni kamu tahu lah V per T adalah pemalar. VT adalah pemalar. Jadi graf dia dah tentu macam ni. Macam tadilah. Okey kan? Okey, aplikasi hukum Charles. Hukum Charles apa? Belon sejuk, belon panas. Belon sejuk, kecil isi padunya. Lepas tu letak dekat tempat yang panas, belon yang sama, kita dapati isi padu dia bertambah. Ni aplikasi kan. Ni melibatkan suhu, ini melibatkan isi padu. Dah tentu hukum Charles. Okey, ni pula kes tentang bola pingpong. Okey, ni bola pingpong yang kemik. Lepas tu kamu letak dalam air yang panas. Okey. Bola pingpong sejuk. Isi padu berkurang sebab apa? Dia lebih kemik. Bila dalam air yang panas, dia sudah kembang. Gas dalam dia sudah kembang. Mengembang lah kata kan. Mengembang ataupun lebih kerap menghentam pembawa gas kan. Sebenarnya isi padu tetap juga dua-dua ni kan. Sebab dia dah isi padu dia besar. Isi padu pula. Tekanan dia adalah sama. Sebab isi padu dia bertambah kan. Tu dah. Minta maaf sebut salah tadi kan. Okey. Okey, tu konsep dah. Sama. Ini adalah hukum Charles. MV dia jisim. RV dia isi padu. Tu dia sebelah kan. Okey, boleh tak maaf tersebut silap tadi. Boleh Boleh. Okey, alhamdulillah. Kita buat contoh soalan Contoh soalan. Ni dia. Satu gelembung isi padu ini ada suhu. Nampak je suhu, terus ingat. Cikgu, saya kena tukar pada Kelvin. Kan? Berapakah isi padu gelembung udara itu jika suhunya meningkat kepada 47 darjah Celsius. Ini isi padu V1, ini T1, tukar Kelvin. Kalau darjah Celsius tukar Kelvin, kena tambah dengan 273. 273. Tambah dengan 273 kan. Okey. V1. 1.20. Tak payah kosong lagi, jadi kosong lah. Okey. Kedua, T1. Tukar pada Kelvin. Tu tak siap kan. 27 tambah 273. Jadi 300 Kelvin. Ni macam suhu bilik lah kan. Okey. Okey. V2. Isi padu akhir. Kita nak cari. Soalannya berapa isi padu gelembung itu? Suhu meningkat kepada 47. Tukar juga kepada Kelvin. Baru boleh buat. Baru boleh buat sebab dia boleh jadi berkadar terus. Kan? Dan kita gantikan dalam rumus. Kita tekanan gas adalah malar. Betul lah. Kita kata. Jadi V1 per T1. V2 per T2. Gantikan nilai dia. Dapat dan biarkan V2 sebagai subjek. V2 sebagai subjek. Kita dapat V2 digantikan darab ni. Kita dapat 1.28 cm3. Okey kan. Harap kamu boleh buat kan. Mungkin dah buat, ada yang dah buat siap tu. Mungkin dah senang je kan. Yang baru-baru, kalau tak sempat tak apa kan. Kamu boleh tengok rakaman ni balik kan. Okey, cikgu teruskan.
Hukum tekanan ataupun Gay-Lussac. Kan? Betul ke cikgu sebut orang alam. Hukum ni hukum tekanan. Dulu masa KBSM dia tak sebut nama kan. KSSM ni dia sebut nama pula. Nama saintis ni. Kan? Okey kan. Ejaan tengok betul kan. Nama saintis kena ejaan betul lah. Ada S2 kan. Kan? Ada S2. Tu okey kan. Okey. Jadi dekat sini hubungan antara tekanan dan suhu. Tekanan. Jadi di sini kita ada bekas kaca. Balang kaca ni ada gas dalam ni kan. Okey, gas ni akan keluar, bukan keluar, dia akan menghentam permukaan bekas. Ni ada api, ada suhu dibekalkan. Jadi bila haba dibekalkan, suhu pun bertambah. Jadi gas ni akan lebih kerap menghentam bekas. Lebih kerap menghentam bekas dan isi padu adalah malar, tak boleh berubah. Tak boleh besar. Kalau lebih besar jadikan tekanan tu sama. Sekarang tekanan itu diterjemahkan dalam bentuk alat pengukur tekanan itu tolok badan ataupun Bourdon gauge. Kan? Bourdon gauge kan. Kita ada air, ada pengacau, tujuan supaya haba dapat dipindahkan secara seragam. Jadi suhu dapat diambil dengan tepat. Okey kan, tu konsep adalah. Jadi dalam konteks ni kita tengok kan, isi padu yang sama, nampak kan? Suhu yang biasa, bila suhu naik, apa kamu tengok? Gas makin kerap menghentam bekas. Semakin marah. Molekul gas semakin marah ataupun semakin kerap menghentam bekas. Okey, dia terangkan apakah yang berlaku pada molekul gas apabila dipanaskan. Bila panaskan, kamu nak kata tekanan tinggi kan? Jadi kamu kata tekanan tinggi maksudnya gas makin kerap menghentam permukaan bekas. Kan? Jadi pertama sekali kamu kata tenaga kinetik bertambah sebab dia berkait rapat dengan suhu. Jadi kekerapan menghentam bekas lebih laju dan lebih kerap menghentam bekas. Kerap menghentam bekas, jadi bermaksud tekanan bertambah. Terangkan apakah yang berlaku pada tekanan gas? Tentulah tekanan juga bertambah pada pelanggaran antara molekul gas dengan dinding bekas bertambah, bermaksud tekanan bertambah. Yang penting situ kan. Kadar pelanggaran molekul gas dengan dinding. Okey. Hubungan tekanan gas dengan suhu. Apabila suhu bertambah, tekanan gas bertambah. Okey. Boleh kan? Sebenarnya tak ada apa masalah ni kan. Okey. Yang penting sekali kena ingat tekanan adalah kekerapan molekul gas menghentam permukaan bekas. Itu idea yang kena kamu dah faham kan. Okey, ni gambar. Ada animasi sikit lah gambar dah. Hukum tekanan ataupun hukum Gay-Lussac. Okey, tekanan berkadar terus dengan suhu mutlak. Tekanan apabila suhu bertambah, tekanan bertambah kan. Apabila satu jisim gas tetap pada isi padu malar. Ni kita kata molekul gas yang sama. Okey. Okey, cikgu teruskan. Tanpa cikgu terang dan jadi. Gas berjisim tetap, isi padu tetap. Okey, jadi kita kata tekanan berkadar terus dengan suhu. Apabila suhu bertambah, tekanan bertambah. Dan jadikan formula P sama dengan KT. Jadi jadikan K sebagai tajuk rumus. K adalah pemalar, P per T. Sama dengan hukum Charles tadi. Sebab K ni pemalar, jadi terlajukan sikit lah. Sebelum P1 T1, selepas P2 jadikan formula P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Jadi bentuk macam ni. Mudah kan? Okey. Jadi ni hukum ni. Hukum Gay-Lussac ataupun hukum tekanan. Dalam hukum tekanan, nama pun hukum tekanan ataupun hukum Gay-Lussac. Okey. Jadi apa yang dimalarkan sebenarnya? Apa boleh jawab? Isi padu. Ya, isi padu. Tutup isi padu tu. Tutup. Ingat P per T. P per T jadi isi padu tetap. Jadi P per T sama dengan K. Jadilah formula ni. P1 per T1, P2 per T2. Tu kat kaedah dia kan. Okey, mudah kan? Okey, aplikasi dia sama juga dengan hukum Charles tadi. Ingat hukum Charles dengan Gay-Lussac ni dia ada persamaan kan. Okey, ni P, PA. Pressure. Ni apalah PT ni silap ni kan. PA jugalah kan. Sorry, betul-betul ni betul. P per T kan. Ni untuk yang tu kan. Okey, P, PA ni tak ada bunyi unit. Jadi P berkadar terus dengan T. Dah tentu dia sebab darjah Celsius, dia adalah macam ni. Sama dengan tadi juga. Meningkat secara linear. Okay, kan? Dan ini
Kalau dalam Kelvin, dia berkadar terus. Okey, P berkadar terus dengan T. Okey kan? Kalau ini P per T, dia tahu P per T itu adalah malar. Jadi graf garis lurus. Tak kisahlah V berapa. Tapi P per T adalah malar. Okey, apa aplikasi hukum Gay-Lussac? Yang pertama, kita tengok kan. Alat pengukur tekanan. Katakan permulaan kamu baru jalan, baru belum berjalan lagi kan. Kamu dapati tekanan dia rendah. Lepas tu kamu jalan jauh berapa kilometer. Dan kamu dapati tekanan dia agak bertambah sedikit. Maksudnya isi padu tayar ni sama je. Dan tetapi apa? Tekanan dia bertambah. Sebab apa? Bila tayar tu berpusing, dia akan panas. Panas dan menyebabkan tekanan bertambah. Okey, itu hukum tekanan. Okey. Okey, kita buat contoh soalan. Bila ada saja suhu, kita akan kaitkan dengan Kelvin. Kelvin. Okey, itu buat soalan ni. Gas dalam silinder keluli tertutup. Okey, keluli dah tentu dia fix kan. Okey, ni ingat 25 tukar pada Kelvin. P1 180. P1 25 dengan Celsius tukar Kelvin kena tambah 273. Kalau 298 tukar pada darjah Celsius tolak 273. Senang tu je kaedah dia. Nanti kita tengok lagi kan. Cuba ada soalan lagi kan. Okey, tekanan akhir. Berapakah tekanan? Jadi kita guna suhu 52. Tambah 273. Jadi formula ni lah. Isi padu adalah malar. Ini hukum Gay-Lussac. Okey kan. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Gantikan dalam persamaan. Nampak? Gantikan siap. P2. Jadi yang tinggal unit boleh dibatal. Ini unit Kelvin. Ini Kelvin, ni Kelvin kita batalkan. Tinggal 1880 kPa. Jadi P2 dalam unit kPa. 196.3. Okey, dari segi logik. Okey, apabila suhu bertambah, suhu tinggi, tekanan akan bertambah. Jadi 196.3. Jadi suhu rendah 298. Tekanan 180. Jadi dia hukum Gay-Lussac menjawab lah hukum tekanan menjawab tentang kiraan ni Okey, kita pergi pada apa itu dikatakan persamaan hukum Gay-Lussac dengan hukum Charles. Iaitu persamaan dia adalah suhu adalah sebagai pemboleh ubah manipulasi. Kedua-dua ni. Hukum Boyd tak masuk Boyd tadi apa? Budak nakal tak main api. Budak nakal maksudnya berkadar songsang, tak main api maksudnya suhu malar. Itu cikgu punya ni lah. Bagi pelajar cikgu ingat Okey. Suhu pemboleh ubah manipulasi. Okey, ni contohnya. Berdasarkan hukum Charles yang tadi tu, kita tahu graf dia adalah meningkat secara linear apabila kita guna suhu pada darjah Celsius. Pada unit darjah Celsius. Jadi ini adalah data yang diberi. Jadi kita gantikan nilai-nilai ni. Buat graf. Okey, darjah Celsius sini. Ni T lah silap ni theta T. Ni L panjang ni. Panjang turus gas yang terperangkap. Ni dalamnya ada gas terperangkap Bila suhu bertambah, yang ni akan naik ke atas. Ni biasanya kita guna mercury ataupun HCl pekat lah supaya memerangkap gas ni Okey, jadi tengok sini. Kita mula plot data. Okey, buat graf pasti L. L pasti Y. Itu panjang turus. Okey. Dan kita mula dengan titik 0 darjah Celsius. Dia punya ni 0 asalan. Dan kita masukkan nilai nilai supaya kita boleh lakarkan graf buat graf Okey. Ni graf dia. Kita buat paksi apa? Paksi X dulu. Paksi X ialah suhu sebagai pemboleh ubah manipulasi. Okey, dan kita buat paksi Y sebagai isi padu isi padu ataupun panjang turus gas dalam sentimeter. Sebenarnya ni isi padu sebenarnya Okey, lepas tu kita tengok, kita cuba plotkan yang pertama 30 dengan 6.9. Kita masukkan. Kita buat X. X tu maksudnya kita plot di situ. Kita plot yang kedua 47.1, 57.4. Okey. 60, 7.6 dan kita dapati 70 dengan 78 dan akhirnya ialah 80 dengan 8. Kita dapat ini graf dia macam ni. Dan terlalu rapat, kita gabungkan semua graf ni menghasilkan satu garis. Macam ni. Dan kita dapati graf ni adalah meningkat secara linear. Okey.
mengikut hukum Charles ni dah hukum hukum Gay-Lussac ni telah dilanjutkan kajiannya oleh satu saintis namanya Kelvin. Jadi Kelvin mendapati hukum gas ni tidak menyentuh titik asalan. Jadi dia cuba panjangkan garisan ini. Cuba panjangkan garisan. Panggil ekstrapolasi. Ekstrapolasi. Dia cuba panjangkan garisan ini dan menyentuh pada paksi X, iaitu paksi suhu. Dan dia membaca suhu ni berapa. Dia cuba cek suhu ni dan dapati suhunya adalah negatif 273 darjah Celsius. Dan dia kata suhu ni adalah saya yang jumpa, Kelvin yang jumpa. Jadi dia buat nama dia adalah suhu 0 Kelvin. Okey. 0 Kelvin. Dia tetapkan nama suhu dia 0 Kelvin. Dan dia dapati hukum Charles, suhunya dia dipanjangkan negatif 273. Okey. Hukum Charles, V berkadar terus dengan T. Dia kata isi padu berkadar terus dengan suhu. Sekiranya suhu sini adalah kosong. Dia buat macam tu. Sekiranya suhu ni adalah kosong. Bukan meningkat secara linear. Okey. Sama juga hukum Gay-Lussac. Dia buat kajian lagi. Tadi hukum Charles, kalau dia buat kajian tentang hukum Gay-Lussac. Dia buat data yang diberi ni. Cikgu laju ke sikit lah. Okay, kamu dah faham. Suhu dengan tekanan. Ingat suhu sebagai pemboleh ubah manipulasi. Dan dia cuba masukkan paksi X dulu. Lepas tu dia masukkan pada paksi Y. Okey. Dan dia masukkan skala untuk paksi Y. Yalah cikgu silap tu dia paksi Y dan dia masuk plot plotkan graf. Okey, 30, 40, 40, 112 dia masuk Dia masuk sikit. Dan dah dapat garisan ni, dia buat satu garisan. Dan dia cuba panjangkan lagi untuk hukum Gay-Lussac. Dia panjangkan graf ni dan dia dapati masih menyentuh suhu yang sama, itu negatif 273. Dia kata, okey, jadi suhu ni memang sesuai dengan nama dia, iaitu 0 Kelvin. 0 Kelvin. P berkadar terus dengan T. Itu dia. P berkadar terus dengan T. Jadi daripada kedua-dua hukum, dia buat rumusan. Yang pertama, bila darjah Celsius dapat macam ni, meningkat secara linear. Kalau buat Kelvin, dia kata kalau suhu dia, dia kata suhu dia macam ni. Hukum Gay-Lussac pun sama cerita dia. Meningkat secara linear. Bila dalam keadaan ni, dia kata berkadar terus. Dengan syarat suhu mesti 0 Kelvin. Okey. Okey 0 Kelvin. Dan dikatakan suhu ni adalah suhu sifar mutlak. Kita akan bincang nanti Suhu sifar mutlak. Dan di sini pintasan kita. Sebab apa meningkat ni? Dia tak kena kosong-kosong lah. Pada suhu 0 darjah Celsius, udara yang terperangkap di dalam tiub kapilari masih mempunyai isi padu yang tertentu. Walaupun dalam 0 darjah Celsius, isi padunya masih ada. Okey. Pada ketika ini. Okey, pada ketika ini pula, dia dapati pada suhu 0 darjah Celsius, molekul gas masih bergerak dan gas itu mempunyai tekanan. Maksudnya pada 0 darjah Celsius ni, tekanan masih ada. Ni nilai dia. Tekanan dia berapa nilai dia? Berapa sentuh pada paksi Y? Ni pun sama. Berapa isi padu yang tersentuh pada paksi Y? Sama. Maksudnya 0 darjah Celsius bukan satu rujukan. Rujukan dia adalah 0 Kelvin. Okey. Ini cerita dia. Pada suhu ini, okey, molekul-molekul gas tidak bergerak dan tidak dapat memenuhi ruang dah. Gas dah hilang sifat gas Oleh itu, isi padu gas menjadi sifar. Pada ketika ni, isi padu gas juga adalah sifar. Begitu juga dengan tekanan. Pada ketika ini, tekanan gas menjadi sifar. Tekanan merujuk apa? Kekerapan, maksudnya tiada lagi gas melanggar permukaan bekas. Ataupun molekul gas tidak bergerak dan tidak berlanggar dengan linear bekas. Tak sentuh dah, tak langgar dah. Sebab apa? Suhu dah jadi sifar, terlalu rendah. 0 Kelvin. Okey rendah suhu negatif 273 ni Okey ataupun okey Okey, jadi suhu negatif 273 ataupun suhu okey 0 Kelvin adalah suhu yang paling rendah yang ditemuinya, yang dikenali sebagai suhu sifar mutlak.
absolute zero. Suhu sifar mutlak. Ini kita temui. Berdasarkan 2 eksperimen ni, dia buat kajian, dia kata inilah suhu dia. Okey. Okey, macam mana tukar unit? Dah terang tadi dah. Ni cara nak tukar unit bagi budak. Kalau Celsius nak tukar Kelvin, tambah. Kelvin nak tukar darjah Celsius, tolak. Jadi ni kena tambah tolak? Cepat jawab. Tambah. Bayang kita 0 darjah Celsius. Kelvin dah tinggi dah. Nampak Itu juga dengan 300 Kelvin kena tolak. Sebab ni Kelvin nak tukar darjah Celsius kena tolak. Kelvin nak tukar pada darjah Celsius masih tolak 273. Jadi kita dapat negatif 73 darjah Celsius. Sejuk ni negatif 73. Kita rasa 200 Kelvin besar dah. Tapi sebenarnya negatif lagi. Suhu kita masih sejuk lagi Okey, negatif 273 tambah dengan 273 jadi 0 Kelvin. Itu cara nak tukar Ini satu kaedah nak tukar unit Kelvin kepada darjah Celsius. Sebab apa? Kelvin dengan darjah Celsius mempunyai peningkatan skala yang sama. Boleh faham peningkatan. Sebab tu kita boleh guna macam kaedah tu. Okey Okey, suhu sifar mutlak apa sebenarnya? Suhu yang paling rendah, the lowest temperature, tenaga kinetik dia paling rendah ataupun paling minimum. The lowest kinetic energy. Semua dalam keadaan pepejal. Maksudnya dalam keadaan masa sini dah tak ada lagi keadaan cecair dan pepejal. Cecair dan pepejal. Cecair dan gas. Semuanya dalam bentuk pepejal. Ibarat kamu boleh bayangkan udara kamu yang sedut sekarang ni jadi pepejal. Macam mana tu? Terlalu sejuk. Terlalu sejuk. Berdasarkan ekstrapolasi yang dibuat oleh Kelvin. Ekstrapolasi terang tadi. Ni tersilap ni dekat sini. Dia terlajak ke sini sikit. Okey, lepas tu dia kata dia tarik part sini, pindah ke sini. Jadi macam ni. Ini untuk hukum Gay-Lussac, tekanan. Ini untuk hukum Charles. Disamakan kedua-dua ni. Itu 0 Kelvin. Ibarat kamu faham lah. Okey, formula hukum gas. Formula hukum gas. Okey, ada 3 ni rumusan lah. Ni segitiga ni P, VT, tutup T, boil. Jadi, dia dah. Suhu tetap, P1, B1. Hukum Charles, kita tutup. Apalah? Tutup P. Jadi, VT, V per T. Itu cara dia mudah. V per T, V1 per T1. Macam tu. Gay-Lussac, kita tutup. Dia punya V, dia jadi PT. PT, P per T. P per T, jadi P1 per T1, P2 per T2. Ini adalah satu kaedah lah. Supaya kamu lebih mudah nak ingat hukum. 3 hukum ni lah. Hukum Charles, volume. Hukum Gay-Lussac ialah tekanan. Tekanan. Charles, volume. Okey, senang ingat macam ni lah. Kalau kadang-kadang pelajar tak ingat. Cikgu, Charles macam nak ingat volume. C ni macam centimeter cube. Macam itulah. Nak kena ingat tekanan ni cikgu pun tak tahu nak cakap lah. Memang kena ingat lah. Ada kaedah dia lah. Gay-Lussac tekanan. Okey. Okey, dia punya definition boleh kita tengok sini Hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan PV. P berkadar tekanan, berkadar songsang dengan isi padu 2 ni. Garisan ini Garisan ni ada P dengan V. Okey. Apabila suhu tetap. Bagi jisim gas yang tetap. Hukum tekanan ataupun hukum Gay-Lussac menyatakan bahawa tekanan, di Gay-Lussac sini berkadar terus dengan apa? T. Suhu apabila isi padu malar bagi jisim gas yang tetap. Hukum Charles pula di sini garisan ni. Garisan sini ialah V dengan T. Jadi isi padu berkadar terus dengan suhu apabila tekanan malar bagi jisim gas yang tetap. Ini cara nak ingat lah. Okey, rasa kamu dah boleh faham ketiga ni. Mungkin cikgu cuba mempermudahkan kamu ingat 3 hukum ni. Okey, cikgu teruskan soalan. Okey, di atas ni gambar menunjukkan satu pisau gari. Pisau gari muncungnya udara di dalam. Okey, ada isi padu awal tekanan. Isi padu dengan
tekanan. Ni hukum apa ni? Boy, bagus kan. Ingat P1, V1, P2, V2 lah kalau kamu nak ingat. Selamat, tak ada suhu. Kalau ada suhu, kita tukar dalam Kelvin. V1, P1. Nampak kan? V1, P1. Ni V1, P1. V2, P2. Jadi kita guna dalam formula ni. Hukum Boyle dah tentu budak nakal apa? Tak main api. Jadi apa itu tutup? T kita tutup. T kita tutup. P1, V1. P2, V2. Jadi gantikan. 105 darab 7.5. Okey, 7.5. Okey, P1, V1. P2 jadi P2 sebagai tajuk rumus. Kita dapat 315 kilo Pascal. Ini cara nak jawab. Harap kamu dah buat lah apa bahan yang pergi awal kan. Semoga bermanfaat lah. Okey. Okey, contoh yang kedua. Tengok ni. Okey, udara dalam isi padu 0.24 meter. Sebuah silinder mengembang dipanaskan pada suhu 27 kepada 77 Celsius. Ni hukum apa ni? Hukum? Hukum Charles. Hukum Charles. Hukum Charles. Okey, apa lagi penting kita ingat? Kita kena tukar darjah Celsius kepada Kelvin. Ya. Jadi kita gantikan V1. Tu dia 0.24. T1 pada suhu ini gantikan tambah 23 kan. Dan T2 77 tambah V2 nak cari isi padu akhir. Jadi kita gantikan dalam rumus iaitu tengok VT. Ada V dengan T, V dengan T, P kita tutup. Jadi V1 per T1, V2 over T2. Gantikan dalam persamaan 0.24. Ini bahagi dengan 300 sama dengan V2 per 350. Ini V2 lah. Dan kita dapat V2 sama dengan 0.28 meter cube. Rasa boleh lah kot kan. Laju ke? Cikgu laju ke? Laju sangat ke? Boleh Boleh. Boleh, okey. Kita buat soalan seterusnya. Tengok sini. Tekanan suhu awal bagi tayar sebuah kereta. Tengok tayar dah tahu dah hukum. Hukum apa tengok ni. Ada tekanan, ada suhu. Jadi hukum apa tu? Siapa nak jawab? Hukum apa? Hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac kan. Okey, jadi gantikan P1, P1, P2 dapat dah 240. Jadi nak cari T2. Tapi jaga kan. Suhu tayar dalam darjah Celsius. Kita kira tadi, yang ni mesti dapat dalam Kelvin dulu. Kelvin Jadi kita tengok sini. PT, V jadi constant, tutup. Okey. Dan kita buat P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ini formula dia P per T. Okey. Lepas tu kita gantikan dalam persamaan ni. Dan kamu dapat T2 sama dengan 340.6 Kelvin. Masih tak jawab lagi soalan. Tapi markah dah dapat dah. Sebab kamu jawab dalam Kelvin. Jadi tak markah penuh lagi Jadi kena tukar Kelvin kepada darjah Celsius. Kenapa? Tolak ke tambah 273? Tolak. Ya, bagus. Jadi tolak. Suhu akhir 340, tolak 273 dia dapat 67.6 darjah Celsius. Ni kaedah dia Ni hukum Gay-Lussac. Okey, kita buat lagi satu soalan Sebuah belon kaji cuaca diisi dengan gas helium sehingga isi padu 30 liter dan tekanan 1 atm. Belon itu kemudian dilepaskan. Okey, ini isi padu, ini tekanan. Isi padu, tekanan. Dah tentu hukum apa? Hukum apa ni? Hukum Boyle. Mudah tengok macam tu Tapi yang penting melibatkan gas gas yang terperangkap. V1 30, P1 kita dapat 1 atm. Jangan takut lagi ni. Apa ni ATM tu? Angkatan Tentera Malaysia. Bukan. Ni ada unit dia. Unit untuk tekanan. Jadi V2. 120 liter. Dia kata sini. Bertambah sehingga 120 liter Jadi P2. Nak cari berapa ATM. Jadi kita ganti dalam formula hukum Boyle. P2, V1, P1, V1, P2, V2. Gantikan. Jadi gantikan 1 darab 30. Darab. Okey, ni darab
Jadi P2 120. Maksudnya nilai untuk liter telah terbatal sini. 30 liter, 125 liter kita batalkan. 120 liter kita batalkan unit dia. Tinggal unit untuk 1 ATM. Jadi jelas sekali jawapan 0.25 ATM. Okey, cikgu ingat setakat ni saja. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Okey. Okeylah cikgu ingat setakat ni saja. InsyaAllah nanti minggu depan kita akan sambung lagi tajuk apa tu? Fizik kuantum lah Fizik kuantum. Dan cikgu harap kamu boleh ikutlah. Okey, sekian saja dari cikgu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye. Cikgu. Okey. Okey, sama-sama. Cikgu. Sama. Cikgu. Sama. Cikgu. Okey. Cikgu. Okey. Okey, sama.